Retakan yang tak disangka. Aku selalu percaya bahawa hubungan aku dengan suamiku, Darius, adalah sesuatu yang kukuh, satu ikatan yang mampu menempuh masa dan badai hidup. Kepercayaan antara kami mengalir seperti udara. Dan rasa hormat itu hadir tanpa perlu diucapkan setiap hari. Kami berkongsi rutin, keputusan besar, dan juga keheningan hujung minggu yang selesa. Tiada cemburu buta, tiada curiga yang melampau. Kami kelihatan seperti pasangan ideal yang sering menjadi contoh kepada orang lain. Aku fikir, aku mengenal setiap sudut jiwanya, setiap gerak tubuh, setiap heraan nafas. Tetapi, kestabilan aku akhirnya belajar tidak semestinya bermakna kebenaran. Pagi itu, segalanya nampak biasa. Dia mandi awal, menyeduh kopi hitam kegemarannya, lalu menciumku ringkas sebelum berangkat. Katanya, ada mesyuarat penting di pejabat. Dia memakai sut arang kegemarannya yang sering dipakai bila ada urusan besar, dan memandu keluar dengan tenang menggunakan kereta syarikat. Bunyi pintu tertutup tidak membawa sebarang maksud tersembunyi. Tiada nada aneh dalam suaranya. Bagiku, ia hanyalah satu lagi hari dalam rutin sempurna kami. Aku tidak tahu bahawa pagi itu akan membuka retakan yang tidak mungkin dapat diperbaiki. Ketika mengemas rumah, aku melangkah ke garaj dan melihat SUV pribadi kami berselaput debu. Tayar tidak bergerak. Cermin depan berkabut seolah-olah masa berhenti di situ. Aku terlintas idea, mungkin bagus kalau aku bersihkan kereta itu. Satu kejutan kecil untuknya. Panda bahawa aku masih mengambil berat hal-hal kecil. Aku capai peralatan mencuci, membuka pintu perlahan-lahan, dan mula membersihkan setiap sudut, mengeluarkan kenangan lama dari tempat duduknya. Aku benar-benar gembira membayangkan wajahnya bila melihat kereta itu bersinar semula. Tapi apa yang aku temui, langsung tiada kena-mengena dengan kegembiraan. Saat aku mengelap papan pemuka, aku buka ruang sarung tangan tanpa berfikir, sekadar ingin membersihkannya sepenuhnya. Di celah kertas pendaftaran lama dan gula kulit getah yang sudah keras, aku nampak satu kotak kondom. Masih baru, belum dibuka. Aku kenal jenamanya serta-merta, jenama yang kami tidak pernah guna. Jari-jariku kaku serta-merta. Kotak itu seakan membakar kulitku dari dalam. Nafasku tersekat, dan dunia tiba-tiba senyap. Aku berdiri kaku, kotak itu di tangan, seperti tindakan memegangnya sahaja sudah satu bentuk pengkhianatan. Kami sudah bertahun-tahun tidak menggunakan perlindungan sejak mencuba untuk anak kedua yang tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi, tak masuk akal jika dia memiliki kondom baru. Tersembunyi pula seolah-olah rahasia dari dunia lain. Sakitnya datang tiba-tiba tajam, menusuk dada dan aku rasa seakan sesuatu dalam diriku patah tanpa amaran. Aku hempas ruang sarung tangan dengan kasar. Seolah-olah bunyi klik itu boleh memadamkan apa yang aku lihat. Aku berundur perlahan, tubuh menggigil, kaki longlai, perut berpintal. Pikiranku kosong. Tiada kata. Tiada tangisan, hanya degupan dada yang berdentum tanpa irama. Aku bersandar di dinding garaj. Cuba menafsir makna kecil yang membawa luka sebesar itu. Aku tak mampu menangis. Terlalu awal untuk faham segalanya. Selama berjam-jam aku cuba meyakinkan diri bahawa pasti ada penjelasan logik. Mungkin dia beli lama dulu, mungkin tertinggal, atau mungkin hanya langkah berjaga-jaga yang tidak disengajakan. Aku berpaut pada setiap kemungkinan yang tidak melibatkan penipuan, kerana alternatifnya terlalu menyakitkan untuk diterima. Aku paksa diriku terus mencuci walaupun tangan menggigil, mata kabur oleh air mata yang belum jatuh. Lebih mudah untuk menipu diri sendiri daripada menerima kebenaran. Tapi jago di dalam hati, aku tahu kotak itu bukan kebetulan. Cara ia disimpan, kemas dan tersembunyi, semuanya terlalu rapi. Ini bukan sisa masa lalu. Ini sesuatu yang baru, dirancang, disembunyikan dengan teliti. Dan aku tahu, aku tak boleh terus berpura-pura buta. Aku masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata, langkah longlai seperti roh yang kehilangan jasad. Aku duduk di sofa tempat kami sering berpelukan menonton film, dan biarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku tak menjerit, tak mengamuk. Aku cuma menangis dalam diam, seolah-olah kesakitan itu takut untuk berbunyi. Jam berlalu, dan aku tetap di situ, memeluk diriku sendiri, membungkus duka dalam senyap. Tiada siapa nampak aku hancur.
Penemuan permulaan dendam senyap. Malam itu aku tak dapat tidur. Setiap kali aku pejam mata, bayangan kotak itu muncul semula. Kotak kecil, tapi membawa ribuan soalan yang tak ada jawapan. Darius kulang lewat sedikit daripada biasa. Wajahnya tenang, seperti tiada apa yang berlaku. Dia senyum padaku, mencium pipiku, dan bertanya tentang makan malam, semuanya seperti rutin biasa. Tapi aku tahu, sesuatu sudah berubah. Aku duduk di meja makan, memerhatikannya tanpa bersuara. Setiap gerak tubuhnya terasa asing. Cara dia menunduk ketika mengunyah. Cara matanya mengelak dari menatap mataku terlalu lama. Dia kelihatan seperti lelaki yang cuba berlakon biasa, tapi hatinya berada di tempat lain. Aku mahu menjerit, mahu tanya terus, siapa dia, Darius? Untuk siapa kesimpan kondom itu? Tapi kata-kata itu tersekat di tekadku. Bukan kerana aku takut pada kebenaran, tapi kerana aku masih berharap aku salah. Kadang-kadang, harapan boleh jadi racun yang paling lembut, membunuh perlahan-lahan tanpa kau sedar. Beberapa hari berlalu. Aku mula perhatikan setiap pergerakannya. Dia kata ada mesyuarat tambahan, kerja luar kawasan, makan malam dengan klien. Semua alasan yang aku pernah dengar dulu, tapi kali ini, setiap alasan itu seperti pisau halus yang memotong kepercayaanku sedikit demi sedikit. Aku tidak mahu bertindak bodoh. Aku tahu kalau aku tuduh tanpa bukti, dia akan menuduh aku paranoid. Jadi aku diam. Tapi dalam diam itu, aku rancang. Aku simpan nombor detektif persendirian seseorang yang dulu pernah membantu sahabatku dalam kes serupa. Dengan suara bergetar, aku menelepon lelaki itu keesokan harinya. Dia dengar kisahku dengan tenang, dan hanya berkata, "Puan, kalau suami Puan menipu, saya akan tahu dalam 3 hari. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Aku teruskan hidup seolah-olah tiada apa berlaku. Aku masih masak untuknya, masih tersenyum setiap kali dia pulang. Tapi dalam hati, aku sedang menunggu kebenaran yang mungkin akan memusnahkan segalanya." Setiap bunyi mesej dari teleponnya membuat jantungku berdegup laju. Setiap kali dia keluar rumah, aku rasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang tak mungkin kembali. Dan pada malam ketiga, panggilan itu datang. Suara detektif itu di hujung talian, tenang tapi berat. "Tuan, saya minta maaf. Tapi ya, dia ada perempuan lain. Saya ada gambar, masa, dan lokasi." Dunia aku berhenti berputar. Aku tak menangis. Aku hanya diam. Kadang-kadang, kesedihan yang paling dalam bukan yang diiringi air mata tapi yang membisu dalam dada. Dia menghantar gambar melalui email. Aku buka satu persatu. Gambar Darius di restoran, tersenyum pada seorang wanita muda. Gambar mereka berpegangan tangan di parkir kereta. Gambar dia memeluk wanita itu dari belakang, sesuatu yang dia sudah lama tak buat padaku. Semuanya jelas. Tiada lagi ruang untuk penafian. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu samar-samar. Dalam keheningan itu, aku hanya ada satu persoalan di fikiran. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku boleh marah, aku boleh mengamuk, aku boleh tinggalkan rumah ini dan tak pandang belakang. Tapi di sebalik semua itu, ada sesuatu dalam diriku yang berbisik, jangan terburu-buru. Mungkin kerana aku tahu, dendam yang tenang selalu lebih tajam daripada kemarahan yang meledak. Aku tidak mahu jadi wanita yang menangis dan memohon simpati. Aku mahu dia rasa setiap luka yang dia beri tanpa aku perlu menjerit sekalipun. Malam itu aku bersumpah dalam hati. Aku akan biarkan dia percaya bahawa aku masih tidak tahu apa-apa. Dan sementara dia terus berbohong, aku akan menunggu masa yang sesuai untuk menunjukkan kebenaran. Dengan tenang, dengan senyap. Kerana tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang lelaki daripada isteri yang berhenti bertanya dan mula tersenyum tanpa sebab. Apabila pagi menjelang, aku bersiap seperti biasa. Aku hidangkan sarapan kegemarannya, telur separuh masak dan roti bakar. Dia senyum kepadaku, dan aku balas dengan senyuman lembut. "Awal hari ini," katanya. "Ya," jawabku perlahan. "Aku cuma rasa nak mulakan hari dengan baik." Dia tidak tahu, hari itu adalah permulaan dari pengaziran segalanya. Pendedahan rahsia luka yang terbuka. Hari-hari berikutnya terasa seperti dia tersenyap. Dia terus berlakon,
Dan aku menjadi penonton yang tahu semua skripnya. Setiap pelukan terasa kosong. Setiap senyumannya seolah-olah bayang kepada lelaki yang dulu aku cintai. Aku mula kumpulkan bukti dengan sabar, mesej, lokasi, gambar. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memastikan tiada lagi ruang bagi dia menafikan. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Hujan turun perlahan, membasahi kaca tingkap. Darius baru pulang lewat lagi, dengan alasan mesyuarat tambahan. Aku menunggunya di ruang tamu, dengan secawan teh di tangan, dan komputer riba terbuka di atas meja. Dia kelihatan letih. Sayang, kau belum tidur. Aku senyum. Aku tunggu kau. Dia duduk di sebelahku, meneguk air tanpa curiga. Aku klik pada satu folder trut dan pusingkan skrin ke arahnya. Gambar-gambar yang dikirim oleh detektif itu muncul satu demi satu. Suara hujan menjadi satu-satunya bunyi yang kedengaran. Wajah pucat serta-merta. Dia menelan air liur, tangan menggigil. Ini tak seperti yang kehike. Jadi, jelaskan, aku potong tenang. Siapa dia? Dia diam. Dan dalam diam skim, seluruh dunia kami runtuh. Dia akhirnya mengaku. Wanita itu rakan sekerjanya, katanya kebetulan, terlalu rapat, dan hilang kawalan. Semua alasan basi yang selalu digunakan oleh lelaki yang menyesal hanya selepas tertangkap. Aku tidak menjerit. Aku tidak menangis. Aku hanya memandangnya lama, hingga dia tidak mampu menatap balik. Katahu apa yang paling mencetikkan, Darius. Bukan sebab kau tidur dengan dia, tapi sebab kau buat aku rasa bodoh mencintai seseorang yang dah berhenti mencintai aku. Dia tunduk, menangis, tapi air mata itu datang terlambat. Aku berdiri perlahan, ambil cincin perkahwinan dari jariku, dan letakkan di atas meja. Aku tak akan kejar kau. Aku tak akan dendam. Tapi aku janji satu, kau akan ingat wajah aku setiap kali kau rasa sunyi. Sebab perempuan yang kau sianati adalah perempuan yang pernah berdoa untuk kau setiap malam. Keesokan harinya, aku tinggalkan rumah itu. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Aku bawa hanya beberapa barang, baju, dokumen, dan sedikit keberanian yang masih tinggal. Aku mulakan hidup baru. Sunyi pada mulanya, tapi damai. Kerana dalam keheningan itu, aku akhirnya sadar sesuatu. Kadang-kadang, kehilangan bukan hukuman, ia pembebasan. Bulan berganti, luka perlahan-lahan sembuh. Aku belajar mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah. Aku bangun setiap pagi tanpa perlu berpura-pura bahagia. Dan suatu hari, ketika aku minum kopi di beranda, aku terima mesej darinya. Pendek saja. Aku rindu kau. Aku silat. Aku baca sekali, lalu padam. Kerana aku tahu, kadang-kadang, cinta sejati bukan tentang bertahan, tapi berani melepaskan ketika seseorang sudah tidak layak lagi untuk tinggal. Ros penutup, pengajaran dari cinta yang retak. Cinta yang sebenar tidak akan membuatmu takut. Ia tidak memaksa, tidak menipu, dan tidak bersembunyi di balik alasan. Dan jika suatu hari kau terpaksa berjalan pergi, ingatlah meninggalkan bukan kalah. Kadang-kadang, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu yang sebenar. Patah hati aku tidak kehilangan dia. Aku cuma akhirnya menemui diriku sendiri.